بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time pada hari ini untuk kita meneruskan pada hari Isnin pada hari ini untuk kita melihat kepada apakah kandungan seterusnya dalam juz yang ke-11 surah Yunus. Pada hari ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. 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 Ya, semalam kita sudah melihat kepada halaman 213 dan hari ini nak sambung Ustaz ya. Semalam banyak cerita pasal Quran, hari ini ada kaitan dengan sirah perjuangan Nabi dan ini yang kita akan sama-sama lihat dan tuan-tuan yang berada di online dijemput untuk share ya, kongsikan di Facebook tersebut dan tag kawan-kawan yang ada untuk kita sama-sama ya ramaikan lagi majlis Al-Quran ini. Kita bersama dalam My Quran Time, baca faham amal agar kawan-kawan yang tidak ketahuan tidak tahu sempat untuk mengambil bahagian dan ganjarannya juga bersama dengan tuan-tuan yang berkongsi ya. Kalau katakan kongsi tag pun tak jalan juga, call ke beritahu ke kempen lah macam mana sekalipun, kerana kita perlukan menjejak kepada bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh menyampaikan mesej kalam daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan melihat kepada ayat 43 hingga 53. Apakah sinopsis ringkasannya? Kita perhatikan. Daripada ayat 43 hingga ayat 44 kita melihat kepada kumpulan manusia yang melihat berinteraksi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi masih tidak beriman ya, ataupun pada zaman sekarang mengetahui tentang sejarah Nabi Muhammad tetapi tidak mahu mengikut kepada sunnah Nabi. Dan pada ayat 45 Allah menceritakan tentang hakikat dunia ini yang amat sementara, yang sebenarnya kita mungkin lelah, kita payah, tetapi sebenarnya lelah dan payah itu hanyalah sementara apabila dibandingkan dengan daerah akhirat nanti. Dan kita akan melihat pada ayat 46 hingga 53 Allah menjelaskan azab bagi orang-orang yang mensyirikkan Allah di dunia dan apa kesannya bila sampai di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi kita harapkan kita belajar sesuatu agar kita terjauh daripada azab. Jom kita baca sama-sama pada ayat 43 hingga ayat 49 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih Fadil, ganda saya Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Sama-sama pada hari ini kita dapat meneruskan lagi nikmat Al-Quranul Karim. Sama-sama kita hidupkan hati-hati kita dengan Al-Quran. 1 jam bersama Al-Quran, kita tidak disuruh untuk 24 jam baca Al-Quran. Kita ada juga kerja-kerja yang lain untuk kita dibuat sebagaimana Rasulullah dan para sahabat. Tapi jangan kita sekali-kali tinggalkan Al-Quran, kerana mungkin hati kita boleh mati tapi Al-Quran tidak pernah mati untuk kita. Untuk sama-sama kita belajar Al-Quran, menerusi bacaan dan pentingnya kita mentadabburi isi kandungan mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom sama-sama kita
lantunkan ayat-ayat Al-Quran. Kita sama-sama dengar, membaca, menghayati ayat 43 hingga 49 surah Yunus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 43 hingga ayat 49 untuk kita sama-sama melihat kepada komentar ya nasihat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ya, mengambil pelajaran daripada orang-orang yang musyrik. Wa minhum may yanzuru ilaik, iaitu daripada sebahagian daripada mereka orang-orang yang musyrik yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala itu melihat kepada kamu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat kepada ayat semalam, wa minhum may yastami'una ilaik, ya, sebahagian daripada mereka mendengar kepada kamu, tetapi apa yang berlaku ialah dia dengar, buat-buat dengar sahaja, tetapi mereka tidak mahu menggunakan akal mereka untuk memproses apa yang didengarkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya ialah dalam surah Al-A'raf Allah telah menemplak manusia yang ada pendengaran tetapi tidak menggunakan ataupun tidak faham kerana mereka tidak menggunakan akal, ya, la yaqiluna biha.
Jadi dalam ayat 43 ini Allah menyelar, Allah memberi komentar orang yang boleh tengok nabi, ya, boleh perhati nabi, tetapi afa anta tahdi al-umya walau kanu la yubsirun, iaitu apakah kamu dapat memberi petunjuk pada orang yang buta walaupun mereka tidak memerhatikan. Nak ceritanya apa? Bahawa mereka ini yang zuru menggunakan mata. Mereka boleh lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang baiknya, dengan seruan yang bagusnya, tetapi Nabi tidak mampu memberi hidayah kepada mereka kerana mereka digelar apa, tuan-tuan sekalian? Al-umya, ya. Al-umya itu maksudnya ialah orang yang buta, Ustaz, ya. Orang yang buta. Mereka boleh tengok tapi Allah gelar mereka ini buta. Ya. Macam mana boleh jadi begitu? Kerana walau kanu la yubsirun, kerana mereka tidak menggunakan, tidak melihat dengan mata hati. Mata fizikal perlu dipasangkan dengan mata hati. Malah ada, Ustaz, ya, seorang qari pada program pada Ramadan yang lepas, dia buta. Tetapi subhanallah, ya, baca Quran pakai braille tu, kan? Dengan taranum sekali, Ustaz. Dengan taranum sekali, sekarang ni menjadi muazzin di Masjid Shah Alam Sultan Abdul Aziz, kan. Jadi nak ceritanya ialah apa? Mata hati ini perlu dijaga sebenar-benarnya, dan salah satunya, tuan-tuan, ialah dengan kita melihat ayat Al-Quran ini, kita mohon hidayah agar Allah membuka mata hati kita. Innallaha la yadhlimun nas. Allah tidak pernah menzalimi manusia. Manusia bukan sekadar orang beriman, sudah tentu, tetapi manusia Allah tidak pernah zalimi walaupun sedikit. Tetapi walakinnan nas anfusahum yadhlimun, ya, tetapi manusia sendirilah yang menzalimi diri mereka. Ada komentar, ya, di dalam tafsir menyatakan tentang bagaimana manusia itu menganiaya diri sendiri. Al-Qurtubi menyatakan dengan sifat kufur, dengan melakukan maksiat dan juga bercanggahan semua perkara yang mereka lakukan dengan panduan daripada Allah, itu tanda zalim. Ya, bila buat dosa dan tidak mahu bertaubat, ataupun dia kufur, tidak bersyukur apa yang ada. Apa yang ada zaman pandemik sekarang ini, dia kata alah ni susahlah, kena lockdown lah, apalah. Dia tidak memberi fokus kepada apa? Kepada apa yang ada. Kita masih ada lagi keluarga, kita masih lagi ada nafas, kita masih lagi ada penglihatan, pendengaran, kita masih boleh tengok TV, kita masih lagi ada internet, boleh lagi guna Facebook untuk mendengar perkara yang baik. Jadi ini adalah cara untuk kita mengelakkan diri daripada orang menjadi orang yang zalim, menzalimi diri sendiri. Jadi pada ayat 45 Allah mengingatkan wa yauma yahsyuruhum, ya, ingatlah pada hari Allah mengumpulkan mereka, mereka seakan-akan tidak pernah tinggal kecuali sesaat pada siang hari. Ini adalah hakikat dunia, Ustaz, ya. Yang kita duduk berpuluh-puluh tahun ini, 60, 70, ada yang umur dah 90, 100 tahun, tetapi hakikatnya adalah sa'atan minan nahar. Satu saat ataupun kecuali satu masa daripada siang. Daripada siang, ya. Mengapa di-highlightkan siang bukan malam, Ustaz, ya? Pasal malam biasanya orang boleh anggap panjang. Pasal apa? Pasal malam biasanya orang tak sibuk. Siang biasanya orang sibuk, orang bekerja sekejap, ya. Jadi dahlah sibuk, jadi akhirnya saatan dia rasa dah petang. Contohnya, kan, bagi tuan-tuan yang berada di rumah, kalau banyak kerja, ya, pada waktu siang itu, kita akan rasa dah malam, kan. Tetapi kalau tak banyak kerja, kalau adik-adik kat rumah cuti sekarang ini, rasa macam alamak tak ada buat apalah waktu siang. Itu yang menyebabkan kadang-kadang kita rasa lambat masa itu untuk pergi. Jadi hakikat hidup di dunia ini 60, 70, 80 tahun Allah beritahu kepada kita, ya. Kita tak sampai lagi, tapi Allah buka, ya, rahsia bahawa sebenarnya adalah sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum. Subhanallah, ya. Perkataan mereka mengenali di antara mereka itu, Ustaz, ya. Itu sebagai satu peringatan kita ni kenal kawan kita ini, kenal pemimpin kita, kenal sesama kita ni, kenal atas dasar apa? Kalau ta'arufnya itu, dia kenalnya itu atas dasar Quran, berbuat kebaikan, maka kita kalau sekejap saja di dunia ini, walaupun menghadapi kesengsaraan, kita rasa berbaloilah kita dulu. Kita berkenalan, ya, Ustaz, ya, kita berkenalan kerana Al-Quran. Tapi kalau katakan kita berkenalan itu, engkau yang ajak aku hari itu, kan, buat dosa. Engkau yang suruh aku membawang, suruh aku mengumpat, suruh aku kutuk bos apa sebagainya, kutuk orang sana, kutuk orang sini, kita akan kenal dan kita akan dakwa orang itu di akhirat nanti.
Jadi Allah beritahu perkara ini, hakikat dunia dan juga hakikat persahabatan kita bersama manusia. Dua perkara yang dalam ayat ini, qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Rugilah bagi orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah dan juga mereka ini tidak diberi hidayah. Ya, mereka tidak dipimpin. Dua perkara Allah cakap di sini. Mereka ini tak rindu nak bertemu Allah. Itu sebabnya mereka tak gunakan masa yang ada dengan baik dan mereka tidak bersama orang baik. Ya, dia tak bersama dengan orang yang rindu nak bertemu Allah. Dia suka dengan apa huha yang ada, dia rasa macam alah, hidup ni kena happy lah. Kan, bukan tak boleh happy, boleh, tetapi kita bergembira dengan kerinduan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya, wa makanu muhtadin, mereka tidak dipimpin hidayah kepada mereka. Pasal hidayah di dunia untuk kita buat perkara baik, bila hidayah kita sampai di akhirat, maksudnya apa tuan-tuan? Kita ingin masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya kalau dalam syurga, Ustaz ya, dia ada doa kan, bila dah masuk syurga dalam surah Al-A'raf itu, alhamdulillahillazi hadana, bahawa kita amat bermuji pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana lihada kan, kerana kita dapat hidayah. Itu yang wama kanu muhtadin itu. Kalau kita ini tak berminat nak cari hidayah, kumpulkan hidayah ya. Satu, kita doa setiap hari pada waktu solat. Alhamdulillah, tahniah tuan-tuan, kita baca Quran ini, tuan-tuan ikut My Quran Time, ulang-ulang, pergi ke kelas lain, belajar bahasa Arab, taranum, belajar tajwid. Semua ini kerana kita, ya Allah, saya ingin kalau boleh nak mengumpulkan banyak-banyak hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi pada ayat 46 Allah menceritakan wa imma nuriyannaka ba'dallazi na'iduhum, ya. Ini kerana mereka orang-orang yang musyrik ini ataupun orang yang kufur, dia tak kisah sangat, malah mereka mencabar pula kepada nabi ya. Mereka tengok nabi, sepatutnya mereka terus beriman kan dengan kebenaran, tapi dia main-main mempersendakan nabi. Maka Allah nyatakan, dan jika kami lihatkan pada mereka azab yang kami janjikan kepada mereka, atau kami matikan sebelum itu, maka kepada kami mereka kembali dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Apa maksudnya? Maksudnya ialah cabaran mereka, sama ada Allah nak bawakan ayat-ayat lain pada mereka ataupun Allah matikan saja pada mereka, tetap juga mereka akan kembali pada Allah SWT, dan Allah akan memerhati apa yang yaf'alun, bukan ya'malun Ustaz ya. Bukan ya'malun. Kadang-kadang kita tengok orang yang bukan Islam tu, dia derma banyak kot. Kan? Dia buat baik banyak juga kot. Tapi itu tidak dikira amal. Itu dikira sebagai yaf'alun, ya, sekadar perbuatan behavior sahaja, bukannya sesuatu yang menjadi amal kepada mereka. Jadi Allah merendahkan apa yang mereka buat kerana ia tidak dicantumkan, dihubungkan dengan ketauhidan kepada Allah, mengikut kepada Rasul, seperti mana dalam ayat 46. Jadi Allah menceritakan bahawa betapa pentingnya keimanan pada Allah ini dikaitkan dengan risalah pada Rasul. Mari sama-sama kita baca ayat 47 sekali lagi untuk kita melihat bahawa sebenarnya setiap umat ada Rasul. Apa kepentingan Rasul? Kita ada Rasul yang sudah pun wafat, dan Rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kena kenal Rasul? Mengapa kena cinta Rasul? Mengapa kita kena selalu mendekati kepada sirah Rasul? Kita baca ayat 47 untuk tahu jawapannya, insya-Allah. Baik, penonton-penonton sekalian, kita nak baca ayat 47. Sebagaimana Ustaz Fazrul sebut tadi, walaupun kita hari ini tidak pernah melihat Nabi, tapi kita sentiasa yakin dan kita beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan moga-moga hidup kita ini walaupun singkat ini, kita sempat untuk melakukan amal-amal soleh, mudah-mudahan, insya-Allah. Baik, sama-sama kita baca ayat yang ke-47 untuk kita mengetahui jawapan bagaimanakah kenapa kita kena cinta Rasul, kena kenal Rasul dan ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitanir walikulli ummatir rasul walikulli ummatir rasul fa idza jaa
jujur dan setiap umat mempunyai rasul, maka apabila rasul mereka telah datang, dijalankan hukuman bagi mereka dengan adil dan sedikit pun tidak dizalimi. Sebenarnya rasul datang adalah untuk membawa risalah kasih sayang, sehingga kan dengan itu pencerahan demi pencerahan dapat dibuat dan kita tidak menzalimi diri sendiri. Dan tak adalah yang cakap bahawa alamak saya ni tak tahulah, ya, tak. Kerana apa? Kerana risalah kasih sayang itu akan disampaikan kepada seseorang. Yang penting nak dengar ke tak nak, ya. Ada orang dapat rasul depan mata pun tak nak dengar, ada orang dapat hadis tapi dia tak kisah pun, ya. Tetapi ada orang dia cari, ya, cari daripada Madinah, cari nabi dekat Mekah, ada yang daripada negara lain cari nabi dekat Madinah. Kerana apa? Kerana dia tahu dia nakkan risalah kasih sayang agar selamat dalam kehidupan. Itu yang tuan-tuan buat. Kita cari risalah Al-Quran ini, kita cari daripada hadis Nabi, membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu labitha, untuk kita didedahkan. Allah beritahu kepada kita bahawa sebenarnya hakikat hidup kita ini pendek. Jangan main cuba-cuba, tetapi kita duduk di atas muka bumi ini pendek, ya, seperti satu saat ataupun satu masa yang pendek. Perkataan labisa ini 31 kali diulang dalam Al-Quran. Maka apakah yang perlu kita buat untuk menguruskan masa yang pendek ini? Sila pegang kepada risalah, ya, risalah yang surat daripada Allah Subhanahu taala, agar terus Allah pimpin, Allah beri hidayah terus ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jangan main try and error, takut nanti bila cuba-cuba rupanya gagal dan tidak ada patah balik ke bumi ini semula. Kita berehat sebentar, kita kembali dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dan ketika ini kita diberikan nikmat terus untuk bersama-sama dengan Al-Quran. Kita hidupkan hati-hati kita ini dengan Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Itulah Quran dan ajaba, ajaibkan Al-Quran. Penonton-penonton sekalian, sebagaimana apa yang Ustaz Fah sebut tadi, Al-Quran dah turun lama dah. Apa yang kita buat, apa yang berlaku pada diri kita hari ini, bila kita baca Quran, bila kita lihat dalam Al-Quran, Allah, seolah-olah Al-Quran ni menerangkan apa kejadian-kejadian yang berlaku sama ada dahulu, sekarang. Al-Quran menerangkan kepada kita. Al-Quran tidak pernah berhenti keajaibannya, walaupun manusia tak nak baca, walaupun manusia menentangnya, tapi itulah Al-Quran. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala lah yang memelihara Al-Quran. Alhamdulillah. Baik penonton-penonton, seperti biasa kita nak ulang kaji ilmu tajwid kita pada hari ini. Dan hari ini kita dalam muka surat yang ke-214 kita nak melihat contoh-contoh, iaitulah pada hukum ikhfa hakiki. Boleh kita lihat pada slide yang kita sediakan. Kita nak ambil 3 contoh. Okey. Iaitu ujian atau ulang kaji praktikal hukum nun mati dan tanwin. Iaitu kita ambil contoh ikhfa hakiki, nun mati dan tanwin apabila bertemu dengan 15 huruf ikhfa hakiki. Dan dalam ayat yang kita baca ini ada 3 antaranya kita pilih, iaitu pada ayat yang ke-43 atas sekali, wa minhum may yanzuru ilaik, nun bertemu dengan dha, maka kita baca secara ikhfa, may yanzuru ilaik, nun disembunyikan. Ikhfa tu maksud apa? Sembunyi. Nun itu disembunyikan di mana? Disembunyikan bukan dalam dha, dia tak masuk. Dia hanya disembunyikan di sisi huruf dha. Sebab tu gunnah kita bunyi seakan-akan tebal sedikit. Sebab apa tebal? Sebab huruf dha yang bertemu dengan
huruf nun itu adalah huruf yang bersifat dengan apa? Tebal. Dha kan kita sebutkan dha. Kita tak sebut dha, kita sebut dha. Maka gunnah di situ pun bunyi je wa minhum man yanzuru ilaik. Kita lihat contoh yang kedua pada ayat 44, hujung ayat 44. Ayat kedua yang kita baca tadi, di hujung walakinnan nasa anfusahum walakinnan nasa anfusahum. Ini juga hukum yang sama, ikhfa hakiki. Nun bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf ikhfa, antaranya huruf fa. Huruf fa di mana? Huruf fa di bibir kita, gigi kacip kita, menekan perut bibir dalam huruf fa. Maka nun itu disembunyikan di mana? Di sisi huruf fa. Tak boleh kita jelaskan nun mati. Nun tidak boleh jelas kat sini. Tidak boleh dijelaskan nun mati kerana nun di sini kita kena ikhfa, disembunyikan nun matinya. Sembunyi kat mana ustaz? Sembunyi di sisi huruf selepasnya lah. Sini huruf fa. Okey, yang ketiga pada ayat 48, hujung ayat 48. Ada dua di situ. Nun bertemu dengan kaf dan nun bertemu dengan ta. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. In kuntum sadiqin. Pertama nun jumpa dengan kaf, kemudian selepas itu nun bertemu dengan huruf ta. Dua-dua huruf kaf ta ni adalah daripada 15 huruf ikhfa. Itulah ulang kaji tajuk kita pada muka surat yang kita baca ini. Moga-moga dapat kita beramal. Selepas ni jumpa saja nun mati bertemu dengan kaf, jumpa dengan ta, jumpa dengan fa, jumpa dengan dha yang bersifat tebal. Maka gunnah itu, ikhfa itu, bunyi dengung itu adalah tidak sama. Bergantung pada huruf selepas tu. Wallahu ucapkan pada Ustaz Tarmizi, kita melihat kepada ikhfa hakiki Ustaz ada 15 huruf yang kita dah belajar sebentar tadi dan kita cuba aplikasikan di dalam halaman 214 pada hari ini. Alhamdulillah, kita ingin teruskan pada ayat 50 hingga 53 kita sudah pun tadabbur melihat kepada ayat 43 hingga ayat 47 sebentar tadi, dan kita nak melihat sedikit ayat 48 dan ayat 49 apa ceritanya sebelum kita sambung Ustaz Ayat 48 itu tak habis lagi tadi kan? Tak habis lagi. Okay. Ayat 48 tu cerita tentang mereka, iaitu orang-orang yang tidak beriman ni, dia kalau dah tak puas hati tu, dia sampai satu masa dia nak cabar. Dia cabar kepada Nabi, dia kata mata hadzal wa'd, iaitu bila janji yang kau cakap ni, kata ada azab neraka lah, ada apa semua ni. Ini bila kan. Jika kamu betul, maka Nabi, cara jawab Nabi ini adalah cara jawab kita juga kalau ada orang cabar ataupun orang mempermainkan kebenaran yang kita cuba nak cadangkan, yang cuba kita nak bawakan. Jangan kita pula yang emosi, kita balas pula dengan perkara-perkara negatif, bukan malah ataupun kita nak tunjukkan kehebatan kita, tak. Diajarkan di sini iaitu balas balik dengan perkataan yang baik, iaitu la amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sya Allah, iaitu aku ini sebenarnya tak berkuasa memberi mudarat, nak memberi manfaat kecuali dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak ceritanya bahawa kalau nak bagi azab ke, nak buat apa, nak bagi kena ke ataupun kena Ustaz, kena puting beliung ke, semua Nabi tak ada kuasa apa pun. Itu semuanya adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman sekarang kalau ada yang kata kalau Islam tu betul sangat, menang dekat Palestin. Kalau ada yang cakap begitu kan. Kalau ada orang cakap begitu, kita bawa bertenang, pasal ini adalah tazakkur kita daripada ayat ini, bahawa Allah katakan saja la amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sya Allah. Di sebalik perkataan ini adalah ketenangan, kerana kita tahu kita sedang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Likulli ummatin ajal, setiap umat ini ada dia punya deadline dia, dan apabila datang sesuatu ajal itu, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ini bukan sekadar nafs Ustaz, bukan sekadar setiap diri ada ajal, tapi ini setiap umat ada ajal.
Jadi satu kumpulan itu kalau dia rasa saya power, saya berkuasa, sebenarnya pada satu masa nanti bila Allah kata that's it, okay, habis tak boleh dianjak awalkan. Pada waktu itu ada yang kata kalau kita tengok ayat ini dia seperti kata kalau boleh awalkan, kan, tapi Allah kata ada orang bila dah diawalkan dia kata Allah bagi chance sikitlah, kan, bagilah kami ni maju sikit. Tidak ada, ya. Jadi ini adalah pelajaran pada ayat 49, ya, ayat 48 dan 49. Kita nak teruskan dengan ayat 50 hingga ayat 53. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fazrul, masya-Allah, penerangan yang jelas untuk sama-sama kita fahami bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa. Bukan ilmu kita, tapi pasti kita ada ajal. Kita ada masa-masa yang ditentukan. Dunia ni ada titik noktah dia. Walaupun macam mana pun seronok, sudah pasti dia akan ada tempat berakhirnya. Kita orang beriman, kita kena yakin bahawa tempat kita yang kekal abadi, wal akhiratu khairun wa abqa, dan itulah akhirat lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang sentiasa beriman. Nak sambung sikit lagi bacaan kita melengkapkan muka surat yang ke-214 ini daripada ayat 50 hingga ayat 53. Jom kita terus sama-sama gemakan al-Quran dalam diri-diri kita, rumah kita, di mana saja yang kita berada, dengan meneruskan bacaan surah Yunus ini dengan menggunakan alunan irama nahawan, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. صدق الله العظيم. Gitulah bacaan daripada ayat 50 hingga 53, ya Ustaz, ya. Ayat ini dia perkataan-perkataannya menarik, kan. Dia macam terkejut sikit, kan, ya, dan memang ini bercakap tentang azab daripada Allah sebagai tanda kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memanggil kita agar jangan main-main dengan perkara ini. Pada ayat yang ke-50 Allah menyatakan sekali lagi, qul, ya, katakanlah, ya, terangkanlah kepadaku jika datang kepada kamu azab pada waktu malam atau siang, ya, iaitu istilah Allah gunakan bayatan au nahara, bukan lailan wa nahara, ya, ataupun lailan au nahara, tidak. Ya, bayatan au nahara. Sebenarnya Imam Al-Qasimi dia menyatakan bahawa mengapa digunakan bayatan, tidak digunakan perkataan lailan, malam, pasal lailan ini Ustaz, ya, dia dikaitkan dengan ketenangan dan juga dikaitkan dengan tempat untuk seseorang itu beribadah. Ya, tetapi kalau bayatan ini rumah, dikaitkan dengan rumah ni tempat kita relax, ya, tempat kita tak berapa kita macam lalai sikitlah dekat rumah dan nak tidur. Jadi dinyatakan oleh Imam Al-Qasimi ini dalam tafsirnya, digunakan perkataan bayatan ini pada waktu itu orang tengah lalai, orang tengah nak tidur, maka pada waktu itu akan datang azab, ya.
Pasal malam bukan tempat azab, ya. Malam adalah tempat untuk seseorang itu beribadah pada Allah. Tapi jadi tidak sesuai digunakan istilah malam di sini pasal ia dikaitkan dengan azab. Azab datang ketika lalai, ketika orang itu tengah tidur, ataupun au nahara, pada waktu siang. Madza yastajilu minhul mujrimun, ya, iaitu azab manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa. Mujrimun ini adalah orang-orang yang pesalah, ya. Jadi Allah menyatakan siapa yang boleh selamatkan, ya, jika datang perkara ini. Dan ini untuk mengingatkan kepada kita. Kita zaman ini kita dah tahu dah bahawa bila dilanda oleh pandemik COVID-19 ini, sebenarnya tuan-tuan, dia siang dan malam ramai orang yang rasa resah gelisah, ya. Dia tahu bahawa dia boleh datang daripada pelbagai penjuru, dan kita doakan agar Allah pelihara kita, ya, pelihara negara ini. Ini adalah satu ujian untuk kita dapat menghargai. Rupanya ini, kalau ini adalah ujian pada semua, tetapi kalau dia menjadi azab, ya, kita jauh minta Allah jauhkan daripada kita. Ayat 51, kemudian adakah setelah azab itu terjadi kamu baru mempercayainya, ya. Thumma idza ma waqa'a, baru nak percaya. Amantum bih, ya. Allah mengingatkan. Ini kira macam Allah apa ustaz, ya, bang kepada orang musyrik dan juga kepada kita lah sebenarnya. Itu sebabnya bila baca tu, walaupun nak nahawan ustaz, ya, tapi nahawan yang dia macam ada dentuman okey. Dan di situ sampai perkataan al-an, kan, sekarang, kan, sekarang wa qad kuntum bihi tastajilun. Inilah yang kau nak minta hari tu. Ini sekarang. Itu cara kita memahami ayat tersebut. Nak menceritakan bahawa kadang-kadang ada orang dia bertangguh, tuan-tuan, kan, dia bertangguh buat sesuatu, tapi bila dah kena, ya, contohnya kalau pakai face mask contohnya, ataupun kalau pakai seat belt dekat kereta, kan, bila sesuatu yang tak baik berlaku, barulah kata okey sekarang saya akan tu. Tapi rupanya ia mungkin sudah terlambat. Jadi kita doakan agar kita jangan jadi orang yang kufur kepada peraturan daripada Allah. Thumma, pada ayat 52, qila lil ladzina zalamu, dinyatakan pada orang yang zalim, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal, kamu tidak diberi balasan melainkan dengan apa yang telah kamu lakukan. Azabul khuld itu adalah sebagai satu tekanan psikologi, ustaz, ya. Bila orang itu kena denda, kemudian kena marah lagi ketika didenda, macam seorang anak jatuh, kan, bila mak cakap rasakan, pasal tak ikut cakap mak, lagi anak tu akan rasa tertekan. Kalau dia terjatuh, dia seorang-seorang, dia elokkan sendiri, dia bangun sendiri, mungkin dia tak sedih sangat. Tapi kalau mak ataupun ayah, itulah dah cakap berapa kali tak nak dengar, rasakan, ya, rasakan. Jadi kalau mak berletih ataupun ayah marah sampai 1 hari 2 hari, itu amat menyeksa. Apatah lagi bila dinyatakan zuqu adzabal khuld, rasakan siksaan ini sepanjang-panjangnya. Hal tujzauna illa ma kuntum taksibun, dan inilah yang kamu buat dulu tu, kamu yang minta benda ini, ya. Dan pada ayat 53 Allah menyatakan, mereka bertanya lagi, wah, ini betul ke, haqqun hu, ya, betul ke azab ni, kan. Dia mempermain-mainkan sebagaimana awal surah ataupun halaman ini. Mereka lihat kepada Nabi dan mereka tengok dalam keadaan yang kan, tuan-tuan tahu, kan, tengok mata ada orang bila tak suka seseorang, ustaz, ya, dia cara pandangnya tu, dia kata gitu, kan, pandangan dia, yang cara pandangnya itu. Jadi di hujung ini mereka cakap betul ke, kan. Maka jawapannya, kalau dalam bahasa Arab, ya dijawab dengan na'am, ustaz. Tapi di sini digunakan perkataan i. I adalah ya, tapi ya yang maksudnya ialah ya yang marah, ya. Maksudnya kita bercakap tentang ya, kan, wa rabbi, dan Nabi bersumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala di sini, maksudnya nak menekankan bahawa azab ini betul-betul ada. Innahu lahaq, ya, sesungguhnya ia benar. Wa ma antum bimu'jizin, kamu tidak akan lepas apabila ia datang. Ia tidak lepas. Jadi Nabi mengingatkan perkara ini, ya, kerana apa? Kerana Nabi amat sayang kepada umat.
Allah mengingatkan ini kepada kita bukan pasal Allah benci, alamak pasal neraka, pasal azab, bukan. Sebagaimana kita zaman sekarang ini tuan-tuan, bila mak ayah kata okey kita lockdown, ya. Pasal apa? Pasal kita sayang kepada ahli keluarga agar kita menjaga keselamatan nyawa kita. Moga-moga Allah pimpin kita menjadi orang yang sentiasa jaga keselamatan di dunia, keselamatan sampai akhirat. Kita lihat resolusi kita pada kali ini. Yang pertama, resolusi daripada halaman 214, selalu melihat dan memperbaiki kezaliman pada diri, ya, kerana Allah tidak pernah zalim. Yang kedua, manfaatkan masa hidup yang amat sekejap ini dengan kita bersama orang yang boleh membawa kepada hidayah, dan juga jangan mendustakan Allah. Yang ketiga, jauhi azab dengan melaksanakan kebenaran, bukan mempersoalkan kebenaran. Silakan Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya kami tidak pernah melihat wajah yang mulia kekasih kami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami tidak pernah melihat wajahnya ya Allah, tetapi kami sangat merinduinya ya Allah. Ya Allah, kami ingin sekali untuk memeluk akan tubuhnya yang mulia ya Allah. Ya Allah, kami sentiasa berselawat dan mengikuti sunnah Nabi kami ya Allah. Oleh itu ya Allah, perkenalkanlah kepada kami di hari akhirat ya Allah Nabi kami yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami untuk diberi syafaatnya ya Allah. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, kau angkatkanlah wabak ini ya Allah. Ya Allah, kau kembalikanlah Masjidil Aqsa di Palestin kepada umat Islam ya Allah. Ya Allah, kau lihat ya Allah, hancurkanlah mereka-mereka Yahudi yang seangkatan dengannya ya Allah. Sesungguhnya kau lah yang maha kuat lagi maha perkasa ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan diri kita dengan doa yang dibacakan sebentar tadi, agar kita menjadi orang yang betul-betul melihat kepada sunnah Nabi dan kita tidak pandang sebelah mata. Inilah yang kita ingin sebarkan, kesedaran ini dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform tuan-tuan. Kita berjuang bersama, kita menggunakan masa, menggunakan ruang ringgit kita untuk sama-sama masyarakat sedar bahawa sebenarnya kasih sayang Nabi inginkan semua selamat, termasuklah juga pada waktu ini kita nak ucapkan tahniah kepada tuan-tuan yang ingin jaga keselamatan dengan mendaftar untuk mendapatkan vaksin, dan kita doakan keselamatan ini di dunia, keselamatan kita juga di akhirat dengan penawar hati daripada Al-Quran. Kita bertemu dalam siaran ulangan dan kita bertemu pada episod akan datang pada hari esok, menyambung pada halaman 215 My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.